Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzan bin Azman Shah, nombor metrik 057917. Hari ini saya akan membentangkan tentang perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Antaranya ialah bersahur. Bersahur adalah salah satu di antara perkara sunat ketika berpuasa. Kita akan memperolehi keberkatan daripadanya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Tasahur fa inna fi sahur barakatan." Hendaklah kamu bersahur kerana di dalamnya mempunyai berkat. Selain itu, bersahur adalah tanda ataupun bukti untuk membezakan puasa umat Islam dan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Selain itu, hikmah yang kita dapat daripada bersahur ini adalah kita akan dapat menambahkan tenaga untuk kita berpuasa seharian. Iaitu dalilnya daripada Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Wasta'inu bitta'ami sahih ala siyamin nahari." Iaitu mintalah pertolongan dengan bersahur untuk menghadapi puasa pada siang hari. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Rafiqi bin Muhammad Razak, pasal 5788 akan membicarakan salah satu perkara-perkara sunat puasa. Baiklah. Antara salah satunya adalah meninggalkan kata-kata keji. Seseorang yang sedang berpuasa bukan sahaja hanya perlu menahan diri daripada makanan minum, malah meninggalkan ucapan atau perkataan yang tidak mendatangkan faedah lagi keji semasa berpuasa. Kata-kata yang keji akan menyebabkan puasa seseorang itu sia-sia dan hanya rasa lapar dan dahaga sahaja. Ini kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya boleh jadi orang yang puasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar, dan boleh jadi orang yang berkiam itu tidak mendapat apa-apa daripada kiamnya melainkan hanya jaga malam. Riwayat Ibnu Majah, hadis yang nombor 1690. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Talut bin Abdullah, nombor metrik 058624. Baiklah, di antara perkara sunat ketika berpuasa ialah dengan memberi sedekah. Hal ini kerana ada hadis riwayat At-Tirmizi, yakni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Nabi Muhammad SAW telah ditanya, yakni, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang afdal?" Lalu baginda menjawab, "Sedekah pada bulan Ramadan." Baiklah, selain itu, orang yang memberi sedekah juga akan mendapat pahala yang besar, ganjaran yang berlipat ganda, iaitu pada setiap kebaikan yang dilakukan olehnya akan digandakan, diberikan 10 ganjaran pahala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat ke-160, iaitu, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha." Surah Al-Azim, yang bermaksud sesiapa yang melakukan suatu kebaikan maka baginya 10 ganjaran pahala. Oleh itu, kita disunatkan, digalakkan untuk memberi sedekah, memperbanyakkan sedekah, khususnya pada bulan Ramadan, kerana padanya akan kita mendapat banyak kebaikan dan kelebihan. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Aiman bin Rohizat, 057759, akan membicarakan sebahagian daripada perkara-perkara makruh ketika berpuasa. Antara perkara-perkara makruh ketika berpuasa ialah merasa makanan. Adalah dibolehkan untuk kita merasa makanan, iaitu meletakkan sedikit makanan di hujung lidah dan tidak menelannya. Dan jika kita menelannya, ianya akan membatalkan puasa kita. Daripada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak sampai ke kerongkong. Jadi, merasa makanan tidak membatalkan puasa, tetapi hukumnya adalah makruh. Wallahualam. Assalamualaikum. Ismi Muhammad Khairul Syaibah Ahmad, nombor matrik 058725. Saya ingin menerangkan antara perkara-perkara makruh ketika berpuasa. Antaranya, tidur sepanjang hari. Ia tidak membatalkan puasa kerana tidur sepanjang hari tidaklah termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa. Imam Nawawi turut berkata, jika tidur seorang itu sepanjang hari, maka sah puasanya.
menurut pendapat yang sahih lagi diketahui. Ini maksud tidur sepanjang hari adalah sah dan tidak batal puasa. Namun Imam Ghazali turut berkata, bahkan adab puasa adalah tidak memperbanyakkan tidur pada siang hari sehinggalah seorang itu merasakan kelaparan, haus dan lemah keupayaannya, maka dengan itu akan dibersihkan hatinya. Imam Ghazali nak beritahu, tidur sepanjang hari tidak boleh menghilangkan rasa lapar dan dahaga dan seumpamanya. Maka semakin lama tidur, maka semakin banyaklah rasa lapar, dahaga dan seumpamanya. Wallahu a'lam.